apabila menelusuri kisah pejuang-pejuang tanah air semasa zaman penjajahan British, maka ia serba sedikit akan menaikkan semangat nasionalisme ke atas diri kita. Salah seorang pejuang tanah Melayu yang banyak menabur bakti ialah Datuk Bahaman. Beliau dengan nama Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh atau lebih dikenali sebagai Datuk Bahaman ialah seorang pahlawan Melayu terkemuka di Pahang semasa zaman pendudukan British. Beliau juga merupakan salah seorang orang besar bagi Sultan Pahang dan berpengaruh di kawasan Semantan Pahang. Dikatakan bahawa Datuk Bahaman juga pernah menjadi anak angkat kepada Bendahara Ali dan menjadi rakan sepermainan kepada Sultan Ahmad ketika mudanya. Apabila Sultan Ahmad menaiki tahta, Datuk Bahaman terus menabur bakti dan taat setia kepada tanah airnya. Selain itu, beliau merupakan seorang yang handal dalam ilmu persilatan dan mempunyai ilmu kebal. Datuk Bahaman juga mempunyai nama gelaran yang lain iaitu Semantahan oleh penduduk sehingga sungai yang tidak bernama ketika itu diberi nama Sungai Semantahan dan sungai itu seterusnya menjadi tempat persinggahan British. Sesuatu keistimewaan yang ada pada Datuk Bahaman kerana beliau mempunyai kekuatan mistik dengan menggunakan senjata berupa sebilah lembing yang diberi nama beringin. Mengikut cerita dari mulut ke mulut, Datuk Bahaman mampu membuatkan orang terpukau kerana beliau mempunyai budi pekerti yang mulia serta kebolehannya sebagai panglima dalam perang saudara antara Sultan Ahmad dan Adinda Baginda Wan Mutahir serta memimpin pasukan Pahang untuk membantu Tengku Kudin dalam perang saudara di Kelang Selangor. Maka disebabkan itu, Datuk Bahaman diangkat sebagai salah seorang orang besar balapan dan dianugerahkan dengan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Dikatakan lagi, selepas kematian orang kaya Indra Segara, Datuk Bahaman telah dilantik oleh Sultan Ahmad sebagai orang kaya termeluh dan dengan pangkat yang telah diberikan, maka secara tidak langsung kedudukan Datuk Bahaman adalah sederajat dengan orang besar berempat dan seringkali diajak berunding oleh Baginda Sultan Ahmad. Datuk Bahaman mempunyai semangat juang yang tinggi dalam kebangkitan menentang penjajah. Beliau mengetuai perang Semantan kerana rasa ketidakpuasan hati orang-orang besar Pahang terhadap campur tangan British ke atas kawasan mereka. Ketegangan itu bermula ketika E.A. Wise hendak mendirikan sebuah balai polis di Lubuk Terua yang terletak di kawasan Datuk Bahaman tanpa sebarang perundingan dengannya. Apabila Hugh Clifford, iaitu pemangku residen British Pahang, mengetahui hal tersebut, beliau menasihatkan Sultan dan Baginda kemudiannya menitahkan Datuk Bahaman supaya pergi ke Pekan agar perkara itu dapat disiasat. Tetapi disebabkan Datuk Bahaman enggan untuk pergi ke Pekan, maka Sultan mengeluarkan surat perintah yang mewujudkan pangkat dan tarafnya sebagai orang kaya Semantan. Walaupun begitu, tindakan itu begitu mengguris hati Datuk Bahaman. Keadaan ini menyebabkan beliau dan pengikut-pengikutnya menyerang hendap C.M. Debaruk di Sungai Semantan ketika beliau menyangka Debaruk datang untuk menangkapnya. Ketika serangan tiba-tiba itu, pihak Debaruk telah tewas dan mereka melarikan diri ke Bandar Temerloh. Oleh kerana peristiwa di Semantan itu, pegawai-pegawai British Pahang mengarahkan tentera untuk melawan pembangkang-pembangkang Melayu. Ekoran dari kejadian itu, satu pasukan yang diketuai oleh Clifford dan Tengku Mahmud pergi ke Kampung Kelubi yang merupakan kubu kedua pertahanan Datuk Bahaman. Di sini berlaku sekali lagi pertempuran di antara pihak British dengan Datuk Bahaman, tetapi pihak British sekali lagi ditewaskan. Maka disebabkan itu, pihak Inggris telah memaksa Sultan Wan Ahmad untuk menamatkan kebangkitan Datuk Bahaman di Pahang.
Satu pasukan yang dinamakan Gerakan Sultan telah dilancarkan pada 22 Januari 1892 dengan kekuatan 800 orang. Seramai 140 daripadanya mempunyai senjata api yang dipimpin oleh Tengku Ali, Roger Residen Pahang, Panglima Garang Yusof, Said Ali Badoh dan Abdullah dari Perak. Gerakan ini juga menemui kegagalan kerana selain daripada hanya dapat memusnahkan 11 buah kubu kecil termasuk kubu Batu Apa, jejak Datuk Bahaman tidak dapat dikesan dan tidak ada tanda-tanda yang memungkinkan orang kaya Semantan itu dan pengikut-pengikutnya yang terdekat akan tertangkap. Pada Mac 1892, pasukan Datuk Bahaman berjaya menawan semula Lubuk Terua. Perjuangan Datuk Bahaman menjadi lebih hebat kerana dibantu oleh Tok Gajah. Pihak Inggeris kalah dan Abdullah Perak terpaksa pulang ke Perak. Kubu Lubuk Terua dikawal oleh orang-orang dari Cempaka dan Buloh. Ternyata mereka bersimpati dengan gerakan penentangan Datuk Bahaman terhadap Inggeris. Pada Mei 1892, Inggeris telah menyerang Lubuk Terua lagi. Pejuang Pahang terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu, ulama Tok Kupaloh telah menyemarakkan semangat pejuang Pahang untuk berjihad menentang Inggeris. Pada 14 Jun 1894, Kuala Tembeling dan Jeram Ampai berjaya ditawan oleh Datuk Bahaman bersama 100 orang pengikutnya. Pada Jun 1894, sepasukan tentera kerajaan Inggeris yang diketuai oleh General Walker menyerang kumpulan penentang Inggeris yang diketuai oleh Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau dan Mat Kelubi di Jeram Ampai, Kuala Tembeling, Pahang. Dalam serangan itu, pemangku penguasa Ulu Pahang bernama Wise terbunuh bersama 4 anggota polis. Serangan tersebut menyebabkan Mat Kilau berundur ke Kelantan. Ini menandakan berakhirnya perang menentang Inggeris di Pahang. Sir Hugh Clifford, residen British di Pahang, melancarkan serangan secara besar-besaran yang menelan belanja yang banyak. Mereka memburu hingga ke Terengganu dan Kelantan. Setelah itu, gerakan itu dihentikan pada bulan November 1895 apabila Datuk Bahaman, Bawang Nong dan Mat Lela dikatakan menyerah diri kepada kerajaan Siam tetapi diberi tempoh perlindungan dan ditempatkan di Chiang Mai pada 1896, manakala Tok Gajah dan Mat Kilau diberitakan meninggal di Terengganu. Kebangkitan Datuk Bahaman selama 4 tahun iaitu bermula pada 1891 sehingga 1894 telah menyebabkan pihak Inggeris menanggung hutang yang banyak. Oleh kerana merasakan keadaan tidak selamat, Datuk Bahaman dan pengikutnya telah mengambil keputusan berpindah ke Siam. Sebelum itu, satu persetiaan telah dilakukan di Kampung Bukit Haji Pak Jedeh, Tanah Merah, di mana para pejuang bersumpah akan menggunakan nama lain dan tidak akan mendedahkan siapa diri mereka sebenarnya. Jika dikaji semula, begitu besar pengorbanan pejuang-pejuang Tanah Melayu ini sehingga menjadi buruan dan terpaksa menyamar untuk mengelakkan diri mereka dikesan daripada pihak British dan hidup dalam buruan di tanah air sendiri.